Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Muallimah kenalkan diri Muallimah dahulu. Muallimah Siti Nur Syafiqah binti Ismail. Nama Muallimah Siti Nur Syafiqah binti Ismail. Awak boleh panggil Muallimah Syafiqah. Muallimah mengajar tahun 6, mata pelajaran Bahasa Melayu. Untuk hari ini, Muallimah akan terangkan semula kepada awak semua tentang penjodoh bilangan dan juga kata nama am. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Kita akan gunakan penjodoh bilangan ni apabila terdapat kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan ditulis dalam ayat. Sekejap lagi kita akan tengok contoh untuk penjodoh bilangan dan kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menerangkan bentuk, saiz dan rupa kata nama yang mengikutinya. Apa yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan digunakan untuk menerangkan bentuk, saiz dan rupa kata nama yang mengikutinya? Maksudnya penjodoh bilangan ni bukan sahaja dia menjadi pasangan kepada kata bilangan, tetapi dia juga menerangkan bentuk atau saiz sesuatu kata nama. Contohnya, sebiji bola. Jadi kenapa kita gunakan perkataan sebiji? Kerana bola berbentuk bulat. Contoh kalau kita gunakan sejambak bunga. Kenapa bunga kita panggil jambak? Kerana bunga ni dia berkelopak-kelopak. Itu contoh. Okey, kita tengok pula contoh ayat yang mengandungi kata bilangan dan penjodoh bilangan. Okey, kita tengok. Yang pertama, Aisyah membeli 3 ekor kucing dari kedai itu. Jadi dekat dalam ayat yang pertama, mana satu kata bilangan? Inilah dia kata bilangan. Okey, 3 ni ialah kata bilangan, manakala penjodoh bilangan dia di sebelahnya iaitu ekor. Ekor ini ialah penjodoh bilangan untuk haiwan. Jadi dekat depan ni kucing. Kucing tu kan haiwan. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan ekor. Kita tengok contoh yang kedua. Ibu typo ya. Ibu memasukkan 10 ekor ikan ke dalam periuk. Jadi ibu memasukkan 10. 10 ini ialah kata bilangan. Ekor ini ialah penjodoh bilangan. Doktor sedang memeriksa seorang pesakit. Jadi, ialah mewakili perkataan satu. Dan orang ini ialah penjodoh bilangan. Bagi manusia. Pesakit ni manusialah kan? Itulah dia contoh ayat yang mengandungi penjodoh bilangan. Kita tengok pula contoh penjodoh bilangan yang lain. Okey, yang pertama, biji. Ali membeli 3 biji buah limau. Buah. Ayah membelikan sebuah kereta baharu buat kakak. Okey, untuk biji ni benda yang bulat seperti buah-buahan, bola, batu. Untuk buah pula, benda yang besar dan bentuknya tu tidak tetap. Contohnya macam rumah. Rumah dia bersegi-segi. Dia bukan petak saja, dia ada macam-macam segi. Begitu juga kereta. Kereta dia bukan petak, dia banyak-banyak bentuk. Ada yang melengkung ke sini, ada yang gelembung ke sana, betul tak? Jadi perkataan buah tu melambangkan atau menunjukkan sesuatu benda yang besar dan bentuknya tu tidak tetap. Untuk bilah ni digunakan untuk benda yang tajam seperti gunting, pisau, parang, keris. Okey, boleh. Ekor kita gunakan untuk haiwan. Kuntum kita gunakan untuk tumbuh-tumbuhan seperti bunga.
helai. Helai kita gunakan untuk benda yang nipis seperti tudung, baju. Okey, boleh? Seterusnya kaki. Kaki. Penjodoh bilangan untuk kaki kita gunakan untuk payung ataupun cendawan. Benda yang ada macam payung kan dia terbuka ke atas tu kan. Macam tu juga cendawan. Jadi kita akan gunakan kaki. Untuk bentuk. Bentuk kita gunakan untuk benda yang cincin contohnya. Cincin, anting-anting. Okey, bidang. Bidang untuk tanah. Benda yang luas dan lapang. Gerombolan, kita gunakan untuk penjahat sahaja. Kalau untuk kumpulan, kumpulan penari, kita tak panggil segerombolan penari. Tak ada, kita tak panggil segerombolan. Kita panggil sekumpulan. Okey, gerombolan hanya untuk orang jahat ataupun penjenayah sahaja. Sikat kita gunakan untuk pisang dan rawan kita gunakan untuk jala. Kita lihat pula apa itu kata nama am. Kata nama am digunakan untuk menyebut sesuatu seperti manusia, haiwan, benda, tumbuh-tumbuhan dan tempat secara umum. Secara umum maksudnya secara luas. Contohnya, contoh kata nama am, sekolah. Sekolah kalau dekat Malaysia ni, sekolah banyak. Ada dekat Kajang. Kat Kajang pun ada banyak jenis sekolah. Dekat Puchong pun banyak jenis sekolah. Jadi kalau kita sebut sekolah sahaja, itu ialah kata nama am. Tetapi kalau kita sebut sekolah rendah Islam, integrasi tahfiz sains, Kajang Perdana, maka itu ialah kata nama khas. Dia tertumpu kepada satu sekolah sahaja. Okey, itulah beza kata nama am dan kata nama khas. Baiklah. Jadi, kenapa Mualimah terangkan penjodoh bilangan dan kata nama am kepada awak semua? Sebab Mualimah nak minta awak untuk melakukan atau membuat latihan pengukuhan yang berkaitan dengan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, ini latihannya. Yang pertama sekali, anda diminta untuk membaca teks di sebelah. Ini dia teks dia. Berdasarkan maklumat dan gambar yang diberi, bina sebuah cerita yang lengkap tentang keluarga Amar dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan yang sesuai. Pastikan watak dan jalan cerita berkait seperti yang tertera di dalam teks. Panjang cerita anda mestilah tidak lebih daripada 200 patah perkataan. Okey, jadi Muklimah nak awak baca teks ni dan awak buat satu cerita, satu jalan cerita tentang keluarga Amar. Dekat dalam teks ni dia dah bagi dah nama setiap watak dan ke mana mereka hendak pergi. Awak tengok gambar, awak baca teks dan awak cuba reka satu cerita berkenaan keluarga Amar ini dan pastikan di dalam cerita ini mengandungi kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Dekat sini ada contoh kata nama am dan penjodoh bilangan yang boleh awak gunakan. Kalau awak nak gunakan lebih penjodoh bilangan yang lain pun dibenarkan, digalakkan. Jadi Mualimah harap awak dapat menyelesaikan tugasan ini dengan baik dan menghantar tugasan ini di Google Classroom yang telah Mualimah berikan di dalam grup masing-masing. Baiklah, itu sahaja pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.